Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ringkas dengan bahasa yang mudah, dengan secara santai-santai akan satu ceramah daripada Ustaz Wadi Anwar tentang mati. Sebelum itu kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Saya pernah tengok tuan, satu orang dibuang semua usus besar dan kecilnya. Nak pergi ke mana tuan? Payudara buang, kanser tahap 4, usus besar, usus kecil buang semua. Doktor kata bawa balik lah. Berapa lama nak hidup? Tak ada usus besar, tak ada usus kecil. Yang ni dia tahu, dia duduk tunggu kematian. Pilah ziarah waktu bila pun air mata duduk turun. Air mata turun laju, air mata. Tangan tasbih, alhamdulillah, dia bukan munafik. Tetapi Allah tunjuk kat dia, nyawa dia ada dekat. 100 kali dia lebih beruntung daripada kita. Dia tahu nyawa dia nak dekat dah. Foto semayang tuan, foto semayang, zikir, duduk telantang sampai tinggal tulang kulit sikit tulang. 10 kilo, 15 kilo yang tinggal. Tengok dengan mata kita. Kita menginsafi apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita insaf. Allahu Akbar. Untung dia tahu bila dia nak mati. Okey. Kita telah mendengar sedutan daripada ceramah Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar kita tahu adalah seorang penceramah yang hebat. Ceramah-ceramah dan nasihatnya sangat mendalam dan memberi kesan kepada jiwa kita, jiwa pendengar. Dalam sedutan video tersebut, beliau mengatakan ada seorang yang mengalami sakit yang berat sehingga dibuang 2 ususnya. Dan apabila dia telah dibuang 2 ususnya, maka sistem pencernaan tubuhnya terhadap makanan telah tiada. Jadi ia hanya menunggu saat kematian sahaja. Dan kita tidak tahu berapa lama, tetapi secara adatnya kematian telah hampir kepada orang tersebut. Apa yang kita dapat pelajaran daripada ceramah Ustaz Wadi ini? Iaitu kita hendaklah sentiasa mengingat akan mati. Kerana kematian adalah pengakhiran hidup kita di atas dunia. Apabila kita mati, kita akan berpindah kepada alam barzah, iaitu pintu kepada alam akhirat. Di mana di alam barzah kita menanti saat kita dibangkitkan semula untuk kita digiring ke mahsyar di alam akhirat, untuk diadili akan segala perbuatan kita sama ada baik ataupun yang buruk. Maka mengingat akan mati adalah satu sikap ataupun satu perbuatan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat memberi manfaat. Kerana apabila kita mengingat akan mati, kita akan sentiasa ingat bahawa kita akan diadili. Segala perbuatan kita akan diadili, baik dan buruk. Maka dengan sendirinya kita akan sentiasa murakabah ataupun sentiasa mengingat bahawa segala perbuatan kita akan dihisap atau akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Kemudian apabila di mahsyar kita akan diadili melalui catatan-catatan amalan kita itu. Maka hendaklah kita merasakan takut akan mati. Dengan arti kata yang lain, kita takut apabila kita mati, segala dosa yang kita lakukan kita tidak terampun. Maka kita akan dibalas dengan siksaan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan keadilannya. Takut kita kerana tidak akan tertahan menerima siksaan neraka atau balasan yang kita akan dapat.
takut orang awam dengan takut orang yang arif, dia ada beza. Takut orang yang awam, takut akan siksa neraka, tidak tertahan akan balasan siksa yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Manakala takut orang yang arif, iaitu takut ia ketika sakratul maut, takut ia tercabut imannya. Sebab kata salah seorang daripada orang yang arif yang saya dengar, takut orang yang arif itu, takut orang sufi itu, takut tercabut imannya ketika sakratul maut. Bahkan dalam kitab Aqidatul Najin, kalau saya tak silap, ada menyebut takut orang yang arif itu terlebih tinggi lagi. Iaitu takut ia tertulis di Lauh Mahfuz, ia akan mati kufur. Ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana dengan takluk ilmu Allah Ta'ala mengetahui ia bahawa orang yang arif, kita ataupun orang yang arif itu akan mati dalam keadaan berbuat kejahatan atau maksiat. Ini bezanya takut orang yang arif dengan takut orang awam. Tetapi orang yang arif juga cintakan kematian. Kerana dengan kematian itu ia akan berjumpa dengan kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang arif ini hidup dan matinya tiada lain bagi hak Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala itu tujuan hidupnya dan tujuan ia mati. Maka orang yang arif juga tidak takut. Bahkan mereka merindukan kematian. Apabila mereka mati, mereka tidak ada lagi tertakluk kepada taklif syarak ataupun tanggungjawab di atas dunia. Mereka akan bersenang-senang dengan Tuhannya di dalam alam akhirat. Maka beruntung orang yang mengetahui kadar kematiannya, seperti yang disebutkan oleh Ustaz Wadi Anwar. Kerana ia sentiasa berjaga-jaga dengan keyakinan ataupun kenyataan bahawa dengan sakit yang dialaminya itu jangka hayatnya tidak akan panjang. Dengan arti kata kemungkinan tidak akan sampai setahun. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan menghadapi kematian. Maka sentiasa ia sedar dia perlu bertaubat, ia wajib mengisafkan diri, wajib ia muqaddar segala amalan-amalan yang telah ditinggalkan. Kesedaran itu hingga menerbitkan air matanya keluar, menitis, tidak berhenti-henti. Maka apabila kesedaran ataupun taubat yang diiringi dengan kesedaran, dengan cucuran air mata, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang telah dilakukan. Berbanding kita yang sihat, ramai yang tidak sedar, ramai yang lara akan kematian. Tidak sedar dia akan maut itu sentiasa mengintainya. Bahkan dikatakan malaikat Israel sentiasa mengintai akan makhluk itu, sentiasa mengekori. Apabila sampai saatnya, ia akan mencabut roh dari jasad dan kita akan mati. Ia tidak lalai sekalipun, tidak lalai walaupun sedetik. Hanya kita yang lalai, tidak ingat. Kerana apa? Kerana kita sentiasa sibuk dengan keduniaan hingga melupakan kepada Allah, lupa kepada saat kematian. Jadi benar seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Wadi, beruntung orang yang mengetahui saat ia mati dan rugi bagi orang yang tidak sedar, dia akan mati. Walaupun daripada segi logik, orang yang sakit itu, yang hampir mati itu, seperti contohnya kanser tahap 4, akan mati dalam masa yang terdekat. Tidak rugi. Kerana apa? Ia akan sentiasa bertaubat.
akan sentiasa insaf akan dirinya, akan sentiasa insaf akan dosanya. Sedangkan pada orang sihat ini, secara logiknya beruntung, kerana masih lagi akan hidup dalam masa jangka yang panjang. Tetapi rugi, kerana ia tidak sedar, ia sentiasa diintai oleh malaikat Israel. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar daripada apa yang diceritakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar kita tahu adalah salah seorang penceramah yang bagus, yang sentiasa menunjukkan akhlak yang baik. Walaupun ia sentiasa dikritik oleh musuh-musuh yang tidak suka dengan ceramah beliau. Jadi sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.